Saya tak pernah datang ke Malaysia dan sebenarnya saya tak kenal orang dari Malaysia. Ya. Guru saya orang yang pertama saya kenal dari Malaysia. Dan saya ingat yang hari yang pertama di kelas dia. Dia kata, "Selamat datang." Saya tak faham apa-apa. "Sila masuk." Apa-apa. "Sila makan." Dan saya, okey, saya faham. dan sangat menarik sebab dia sangat baik hati dan sangat pandai sebagai guru. Dan dia bersediakan kelas macam kopitiam. Dan ada karipap, ada nasi lemak, ada ayam rendang. Dan saya cuba semua ni pertama kali di dalam kelas guru saya di Amerika Syarikat. Dan saya ambil Guru keputusan dalam 3, okey, ini bagus. Saya bersedia. Saya nak belajar lebih. Dalam profesi saya, ada ramai diplomat. Dan semua nak datang ke Malaysia. Ada competition. Sangat kuat untuk Malaysia. Ya, sebab Malaysia tempat sangat cantik untuk tinggal. Ada makanan sangat bagus. Ada kepelbagaian sangat menakjubkan di sini. Dan saya fikir ini salah satu sebab ada ramai orang diplomat, termasuk diplomat yang nak datang ke Malaysia. Ya, mahu datang ke Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Berbicara tentang sebuah bahasa, bahasa itu kita kenal sebagai alat komunikasi gitu kan. Salah satunya bahasa juga bisa membuat orang jatuh cinta. Nah, itu yang dirasakan oleh bule satu ini yang bernama James, dimana dia mengatakan bahasa Melayu di hati saya. Ini kita akan mendengarkan penjelasan dia, seberapa dalam bahasa Melayu itu tertancap di hati dia, seberapa dalam bahasa Melayu itu mempengaruhi kehidupan dia juga. Nanti kita lihat sama-sama di channel Berita RTM. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsa_widianti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Saya difahamkan James merupakan juru cakap kedutaan Amerika Syarikat. Selamat datang ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak. Selamat pagi Malaysia. Yes. James, mula-mula datang ke Malaysia apabila ada cuaca yang panas ni. Macam mana? Apa persepsi anda Malaysia? Sudah menderita banyak. Tapi saya sangat suka Malaysia. Cuaca okey. Kalau saya nak lari, saya cuba lari pagi. Pagi. Betul. Wajib. Bagus. Okey, kita nak berkenalan dengan James dengan lebih lanjut. Selain daripada posisi James sebagai juru cakap kedutaan Amerika Syarikat, boleh kongsikan sedikit pengenalan latar belakang James, asal dari mana dan bagaimana sebenarnya memula karier James di Malaysia? Dengan senang hati. Saya pegawai diplomat. Saya dilahirkan di Amerika Syarikat, di timur Amerika Syarikat, tapi saya membesar di barat, di Gonong. Dan masa umur saya mungkin 17, saya ambil keputusan radikal dan saya pindah ke Brazil. Dan saya sertai dalam program pertukaran. Dan saya tinggal dengan keluarga Brazil dan belajar di sekolah Brazil. Dan pengalaman ini tukar kehidupan saya. Tiba-tiba saya nampak dunia secara berbeza. Dan selepas beberapa tahun, saya ambil keputusan untuk menjadi diplomat. Dan sekarang saya di sini. Dan tentu saja penting, saya fikir sangat penting belajar bahasa tempatan di macam-macam negara saya bekerja. Anda bekerja dan juga membesar di Brazil, boleh katakan sebagai Brazil. Kan bahasa utama mereka Spanish kan? Portugis. Tapi bila datangnya minat untuk belajar bahasa Melayu dan di mana anda belajar bahasa Melayu? Saya masih belajar. Tentu saja. Tapi saya terima tugasan diplomatik saya pada tahun 2023 dan saya mula belajar dengan guru bahasa Malaysia yang tinggal di Amerika Syarikat. So pada waktu itu saya tak pernah
datang ke Malaysia dan sebenarnya saya tak kenal Malaysia. orang dari Malaysia. Ya, guru saya orang yang pertama saya kenal dari Malaysia. Dan saya ingat yang hari yang pertama di kelas dia kata selamat datang. Saya tak faham apa-apa. Sila masuk. Apa-apa. Sila makan. Dan saya okey, saya faham. dan sangat menarik sebab dia sangat baik hati dan sangat pandai sebagai guru. Dan dia bersediakan kelas macam kopitiam. Dan ada karipap, ada nasi lemak, ada ayam rendang. Dan saya cuba semua ni pertama kali di dalam kelas guru saya di Amerika Syarikat. Dan saya ambil Guru Malaysia keputusan itu? dalam 3 okey. Ini bagus. Saya bersedia. Saya nak belajar lebih. Okey ke pedas? Ya, pedas. Boleh Saya dari okey. makanan Saya, pedas. saya sangat Ya. suka makanan pedas. Okey, dan bercerita berkenaan makanan, di hadapan kita ni ada satu papan ke apa kita panggil ni kan. Okey. Bot 67 Malaysian food. Saya difahamkan yang sudah bertanda ini yang sudah pun dicuba oleh James. tunjuk Apa tahu kamera. kecil pula kamera kita ni kan. 67 makanan Malaysia. Okey. So Sudah saya dicuba. pegang lah. Okay, saya pegang ni. James dah try nasi lemak, asam laksa, laksa Sarawak, mi goreng mamak. Ni wajib lah teh tarik kan. Out of all this pink, semua yang sudah bertanda warna merah jambu ni, mana yang menjadi kegemaran ataupun Kegemaran. pilihan utama? Ini sukar. Ini soalan sangat sukar. Okey, bagi pilihan top 5. Top 5 picks. Minggu lepas saya pergi ke Kuching. Pertama kali di Kuching dengan duta besar kami sebab beliau akan habis tugasan beliau dan saya pergi dengan beliau untuk belajar dan masa kami di sana saya cuba laksa Sarawak pertama kali di kopitiam dan saya sangat suka dan saya ulang hari seterusnya saya kena cuba sekali lagi. So mungkin laksa Sarawak tapi setiap hari ada banyak anak-anak saya sangat suka roti canai, roti pisang, kegemaran mereka. Anak-anak boleh. Ada banyak. Dan saya ada banyak lagi yang mesti cuba. Tapi banyak lagi tau dia belum cuba ni. Ya. Sikitlah yang belum cuba pada saya yang kena cuba roti tisu ni selalu Roti jugalah tisu kan. belum pernah coba. Kari ayam, banana leaf rice, nasi daun pisang kena. Tapi Kari ini ayam tak semua cuba lagi ya? Belum mencuba lagi? Belum lagi. Mungkin cabaran saya, salah satu cabaran saya, masa saya sampai pada bulan Jun tahun lepas, saya ada 2 minggu hingga Setiausaha Negara Marco Rubio sampai di sini untuk lawatan rasmi. Dan saya sampai dan rakan sekerja saya kata, tak ada waktu untuk apa-apa. Kita kena kerja. Dan selepas ni tentu saja ada lawatan rasmi. Sekarang saya rasa yang ini Santai the ya. priority. Betul. Maka ada prioritas ya. Tapi Cuba betul, kalau makanan kita nak kenal Malaysia. budaya satu tempat, salah satu cara adalah kita merasa makanan di tempat-tempat tersebut lah. Dan ada makanan sebenarnya, dia macam kalau speciality lah, istimewaan. Kalau keropok lekor ni di Terengganu. Ya. Kalau Sedap tadi laksa tu, Sarawak di keropok Sarawak lekor. kan. Tapi kalau dapat Saya tunggu jemputan dari Terengganu. Terengganu tu. Anyway, dia daripada Kita di Terengganu. Kode. Ni kita boleh pergi melancong ke sana ada pulau-pulau yang sangat cantik, pulau tropika yang sangat cantik. Dengan sopan saya terima. Jemputan. Okey, bercerita berkenaan dengan bahasa Melayu ini kan, apa yang James lihat keunikan bahasa Melayu pada pandangan James sendiri? Saya bukan ada banyak. Macam saya kata dulu saya belajar bahasa Portugis dan masa saya mula belajar bahasa Melayu, saya nampak kadang-kadang saya nampak perkataan dari bahasa Portugis sebab sejarah Mirip. Malaysia dan saya fikir ini sangat menarik. Ini salah satu aspek bahasa Melayu sangat menarik. Ada sejarah di dalam bahasa, betul? Ada frasa-frasa Arab, ada frasa-frasa Hindi, ada dan ini tunjukkan kepentingan bahasa
sepanjang sejarah kawasan ni, betul? Nusantara dan Betul. ini untuk saya sangat cantik. Dan tentu saja saya sangat suka puisi dan masa saya dengar yang saya mungkin boleh pergi ke Malaysia, saya fikir akhirnya saya akan belajar tentang pantun. Sebab saya di sekolah di Amerika Syarikat saya belajar tentang pantun. Dan saya fikir pantun dari mana? Dari Malaysia. Dan ini sangat menarik untuk saya. Dan anda memilih Malaysia untuk anda bertugas ataupun bagaimana? Ditugas? Tugas? Ya. Sebelum ni saya sebagai diplomat. Diplomat. Mexico, Colombia, Iraq, dan Republik Georgia, dan tentu saja setiap diplomat mesti kerja di ibu negara juga. So saya sudah ada banyak tugasan di Washington. Dan kali ini berada di Malaysia. Dia berbeza dengan Iraq, berbeza dengan Mexico. Negara-negara itu berbeza lah. Tapi dalam profesi saya ada ramai diplomat. Dan semua nak datang ke Malaysia. Ada competition. Sangat kuat di Malaysia. Ya, sebab Malaysia tempat sangat cantik untuk tinggal. Ada makanan sangat bagus. Ada kepelbagaian sangat menakjubkan di sini. Dan saya fikir ini salah satu sebab ada ramai orang diplomat, termasuk diplomat yang nak mahu datang ke Malaysia. Okey, bagaimana respon anak-anak? Komunikasi dengan anak-anak di rumah bagaimana? Dalam bahasa Inggeris? Tak ada lah. Mereka remaja. Saya ada dua anak di sini dengan saya. Mereka belajar di sekolah tempatan dan mereka sangat suka Malaysia. Tapi mereka cuma tahu 2 atau 3 frasa. Terima kasih. Sedap. Terima kasih, sedap. Selamat pagi. Tapi anak kecil dia kata yang dia nak belajar lebih. Isteri bagaimana? Dia dari Amerika Syarikat juga. Tinggal di sini bersama dengan James tentu lah. saja. Juga belajar bahasa Melayu? Anda berlatih bertutur? Belum lagi. Belum lagi ya. Saya sudah jemput tapi dia kata saya sangat sibuk James. Saya sangat sibuk kata Sibuk. Ya, okey. Yalah, bahasa Melayu ini setahun kan James sudah berada menetap di Malaysia. Apa antara yalah orang kata bahasa Melayu ni mudah untuk difahami dan mudah untuk dipelajari. Sejauh mana kebenarannya, James? Saya fikir untuk belajar bahasa saya rasa yang tak kenal maka tak cinta, betul? Betul. Kalau saya nak belajar, ini sebab saya nak faham. Ini macam simbol. Kadang-kadang saya fikir tak penting kalau saya boleh bercakap secara sangat fasih. Saya nak bercakap secara fasih. Tentu saja saya nak bercakap. Saya belum. Tak perhati dia tu. Tapi saya ada it's my wish, betul? Ya. Tapi saya rasa yang lebih penting saya mesti cuba. Kalau saya sampai di tempat baru dan ada orang Malaysia yang nampak muka ni, mereka fikir ada masalah. Dan mungkin mereka gementar. Saya gementar. Mereka gementar. Dan kalau saya senyum dan saya cuba kata sesuatu dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Tamil atau Cina, mungkin mereka akan boleh rasa lebih selesa. Dan saya juga. Dan kita boleh ketawa bersama. Langkah seterusnya James, kalau nak kenal budaya Malaysia, dia ada banyak dialek. Kalau di Terengganu lain, di Sarawak lain. Jemputan. Itu bawa ke Terengganu. Sangat berbeza atau serupa? Berbeza. Boleh ajar saya? Ikan, you know, it's a Saya fish. sangat suka ikan. Kalau di Terengganu, ikan. Ya, okey. Pakai G belakangnya. Tapi rasa yang sama? Perkara yang sama, tapi slangnya berbeza. Dialeknya berbeza. Macam British, US. Ya, dan Amerika. Ikan juga, kalau dalam dialek negeri Kelantan, Ike. Oh ya, Ike. Mungkin saya Tengok keliru. Ya. Ike. Ikan. Kalau di utara, dia lain sikit. Dia lain lagi. Itu kena tanya orang. Dekat Thailand ada
di Kedah atau di Kedah dia dah utara semenanjung, dia dah bersempadan dengan Thailand, dia ada selangor dialek lain pula. Lain juga. Lain pula. Campur Thailand sikit, campur Siam sikit. Tapi kalau di bawah tu lain sikit. Di selatan lain Perlu pula. belajar banyak hal ya Cuma guys. itulah, bila bercakap berkenaan bahasa ni, kalau kita nak mahir dalam komunikasi, macam tadi impian James untuk berkomunikasi bahasa Melayu dengan lebih fasih kan. Maksudnya kita perlu ada penutur dalam bahasa asal itu kan. Penutur yang the one who communicate the mother tongue in BM. Okay. Jadi macam James praktis dengan siapa? Saya berlatih dengan semua yang willing. I see. Di kedutaan. Di kedutaan rakan sekerja saya kadang-kadang mereka kata, oh James dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau ada banyak kerja, tapi mereka ajar saya juga. Dan saya ada di pintu saya ada paper dengan senarai. Saya sangat suka senarai, betul. Ada senarai dengan perkataan dan frasa baru. Dan masa mereka lawat saya dalam pejabat saya, mereka sebelum masuk mesti letak frasa baru. Tulis gitu Mereka frasa-frasa bermain-main baru. dengan saya dan dia kadang-kadang ajarin juga. letak frasa baru dan lucu. James, bagaimana apabila James bercakap dalam bahasa Melayu dan juga tinggal di negara Malaysia kan, bagaimana bahasa Melayu ni kalau James boleh gambarkan sebagai orang Amerika Syarikat yang datang ke Malaysia, dia menggambarkan budaya kita, kehalusan bertutur tu dalam bahasa Melayu tu lebih halus. Bagaimana James Di nampak? sini atau di sini? di keluar? Menurut perspektif James sebagai orang luar negara yang datang ke Malaysia, apabila bahasa Melayu ini menggambarkan budaya kami, bagaimana? Saya fikir bahasa Melayu hadiah negara ni, dan bahasa macam pintu masuk ke budaya. Dan kalau nak faham secara lebih mendalam, mesti belajar ni dan mesti mungkin bangga tentang bahasa ni. Bahasa ni sangat cantik dan sangat menarik. Dan kadang-kadang ada orang yang dengar saya masa saya cuba bercakap dan mereka kata, you dah belajar bahasa Melayu, long time, sudah lama. Dan saya, macam boleh define long time. Betul juga tu. Sebab saya masih gemetar, tapi saya cuba dan saya fikir ini orang Melayu boleh bangga tentang bahasa ni juga dan boleh cuba ajar orang asing macam saya. Betul. Ya, boleh berkongsi ni. James boleh bertutur dalam bahasa Arab juga? Saya dulu sebelum saya menjadi diplomat, saya tinggal di Syria sebelum masalah di sebelum konflik. sebelum konflik di sana, dan di Jordan, di Al-Urdun. So if I say kaifa haluka, Tamam. Nice. Tapi saya akan keliru. Bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Melayu pun ada juga bahasa. Tapi Puan sudah belajar bahasa Arab? Masa sekolah kita, sekolah agak di Malaysia kita ada beberapa jenis pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah. Boleh membaca juga. Waktu sekolah rendah dia ada sekolah agama. Di sekolah agama itu ada mata pelajaran bahasa Arab. Tapi dah lama lah. 20 tahun Sangat lepas. bagus. Bercakap sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Boleh kira luar biasa. satu atau tiga saja. Dua ataupun tiga saja. Betul. Saya menghargai. Dan saya menghargai guru saya di Amerika Syarikat. Masih lagi di Amerika Syarikat? Dia tinggal di sana. Dan saya menghargai sebab dia orang yang pertama dari Malaysia yang Ajarkan. Perkenalkan. Okey, baik. tunjukkan saya semua ni. Terima kasih James. Selamat maju jaya ke hadapan Suria, untuk mempelajari bahasa Melayu. Dia diajar tentang Malaysia itu dari guru dia semasa dia sekolah gitu. Guru dia itu memang kebetulan dari Malaysia yang memang mengajar di Amerika Serikat gitu. Nah, setiap belajar itu pasti akan disuguhkan dengan makanan-makanan Malaysia. Nah, dari situlah dia akhirnya minat untuk mengetahui lebih dalam tentang Malaysia gitu. Terutama juga belajar bahasa, yaitu bahasa Melayu. Diplomat-diplomat dari Amerika Serikat ataupun yang negara yang dia katakan tadi, teman-teman seperjuangan dia ternyata juga berlomba-lomba guys untuk bisa datang ke Malaysia gitu, untuk bisa bekerja di Malaysia. Dan James ini rezeki dia lah kan, akhirnya dia bisa bekerja
kerja di Malaysia, datang ke Malaysia dan bisa belajar bahasa Melayu sefasih ini. Pasti banget aku bilang ini guys. Tapi anak dia itu paling suka roti canai. Roti canai, nasi lemak itu adalah penyatu berbagai kaum gitu ya, penyatu berbagai ras dan etnis gitu. Pokoknya semua orang kalau udah datang ke Malaysia terus udah coba roti canai, fix udah jatuh cinta banget sama roti canai. Apalagi kalau udah coba nasi lemak, fix guys, fix bakalan jatuh cinta, bakalan terngiang-ngiang. Kalian bakalan balik lagi ke Malaysia untuk coba nasi lemak sih, aku yakin. Karena pengalaman aku di Pekanbaru ini banyak orang jual nasi lemak, cuman gak ada yang se-autentik Malaysia punya gitu. Beda gitu tangan Malaysia dengan tangan orang sini gitu guys. Jadi kalau pengen merasakan nasi lemak ya harus datang ke Malaysia gitu. Oke, yuk kita berangkat ke Malaysia yuk. Kita tutup ini dulu, kita siap-siap, kita berangkat ke Malaysia. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.